Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, selamat datang ke webinar Kesejahteraan Diri Siri 2 untuk tahun 2021, Anjuran Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Johor. Okey, tuan-puan dan puan-puan sekalian, jika dilihat pada tarikh hari ini 18 Mac 2021, kita imbas kembali apa yang telah berlaku pada 18 Mac 2020 tahun lepas. Sebenarnya itulah tarikh permulaan bagi Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP kan. Kalau hari ini cukuplah anniversary setahun bermulanya PKP. So kalau sebelum ni bekerja daripada rumah ni dianggap tak biasa di kalangan pekerja negara ini, tapi kita dah lalui macam-macam fasa iaitu PKP, PKPB, PKPP dan di kalangan kita sendiri warga staf UiTM, especially kita terpaksa beradaptasi dengan situasi bekerja daripada rumah ataupun dan juga bekerja daripada pejabat. Baik sektor awam, sektor swasta, kita dah mula untuk menerima budaya bekerja daripada rumah sebagai satu cara kerja masa hadapan yang amat signifikan untuk memenuhi keperluan dunia pekerjaan kita. So sesuai dengan tajuk hari ini, insya-Allah kita bawa tajuk yang akan disampaikan oleh Cik Nur Aina Nasiha daripada UiTM Campus Pasir Gudang. Sebelum saya menjemput beliau, ingin saya perkenalkan dulu siapakah penceramah kita untuk pagi ini. Okey, beliau adalah Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, merupakan pegawai psikologi daripada UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Beliau berkelulusan Bachelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling daripada UPM dan juga Sarjana Pendidikan Psikologi Pendidikan daripada UTM Skudai. So adalah diharapkan melalui penganjuran program ini dapat menyuntik semangat motivasi lah intrinsik dengan intrinsik. Sesuai dengan tajuk Cik Aina, motivasi bekerja pasca COVID-19. Okey, so kita tahu ada masa kita rasa seronok, ada masa kita rasa down. Motivasi diri kita ni kejap ups and down lah, malas dan macam-macam lagi sehingga boleh memberi kesan kepada prestasi kerja. Harapnya dengan apa yang Cik Aina bakal kongsikan dengan kita pada pagi ini, kita akan lebih bersemangat, ada daya tahan yang tinggi, kita mampu berjuang bersungguh-sungguh walaupun ada halangan dan rintangan untuk melakukan pekerjaan kita dan juga dalam kehidupan seharian kita. Dan ini tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin bagi menyampaikan ceramah dan perkongsian beliau. Okey, dipersilakan. Cik Aina, unmute. Sekejap. Cik Aina boleh unmute mic tak? Assalamualaikum, dengar tak suara? Okey, boleh. Okey, sekejap saya share slide. Okey, boleh nampak ya slide saya? Boleh. Okey, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua warga UiTM. Okey, jadi hari ini saya sebelum tu memperkenalkan diri saya. Saya merupakan Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin. Boleh panggil saya Cik Aina.
Saya merupakan pegawai psikologi di UiTM by Campus Pasir Gudang. Saya merupakan pegawai baru. Alhamdulillah saya lapor diri pada 16 hari bulan 12 2020. Dah 3 bulan lebih saya berada di UiTM Campus Pasir Gudang. Alhamdulillah banyak yang saya belajar daripada senior-senior saya, terutamanya Puan Suzaina, Cik Wan dan juga Puan Razwani. InsyaAllah saya akan terus belajar dan juga menyumbang sesuatu yang bermakna lah kepada warga UiTM. Jadi hari ini antara tajuk yang saya ingin kongsikan kepada semua warga UiTM ialah berkaitan keperluan motivasi bekerja pasca COVID-19. Okey. Konsep bekerja dari rumah. Okey, konsep bekerja dari rumah ni dah tak asing pada kita kerana di era pandemik COVID-19 ia merupakan norma baharu yang semua setting pekerjaan amalkan, sama ada bagi sektor awam ataupun sektor swasta. Okey, bila kita melakukan pekerjaan dari rumah ini akan wujudnya aspek fleksibel yang tinggi antara majikan dan pekerja dan terdapat unsur sukarela untuk melakukannya. Sebab dalam sektor pekerjaan kita ada sistem penggiliran, siapa yang bekerja kat rumah, siapa yang bekerja dekat pejabat, kita nak elakkan daripada penularan COVID-19. Okay, bagi sektor awam, terdapat perkeliling am untuk perkara ini yang berkaitan dengan bekerja dari rumah. Sebagai contoh untuk perkeliling UiTM sendiri, okay, waktu bekerja Ahad sampai Rabu pukul 8 pagi hingga 5 petang. Kalau hari Khamis 8 pagi sampai 3.30 petang. Kemudian untuk staf akademik mereka bekerja dari rumah. Untuk staf pentadbiran 30% hingga 50% ada di office dan juga ada yang bekerja di rumah. Untuk yang bekerja ni pun kita kena isi TMS HR2U, kemudian kita kena isi deklarasi kehadiran, kita kena scan QR code MySejahtera. Jadi macam-macam prosedur yang kita kena ikut walaupun kita bekerja daripada rumah. Okey, bagi pekerjaan sektor swasta, ini boleh rujuk kepada syarikat-syarikat tersebut sebab setiap syarikat swasta ni dia ada perkeliling mereka sendiri. Dia tak sama macam awam. Kalau awam kan satu Malaysia kita guna sama, tapi kalau sektor swasta ni kita kena rujuk kepada syarikat mereka. Apa yang mereka tawarkan ataupun apakah perkeliling yang mereka tetapkan untuk pekerja-pekerja di bawah syarikat mereka. Okey. Kenapa kita perlu bekerja daripada rumah? Apakah keperluan ataupun signifikan bekerja dari rumah? Yang pertama ialah untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan melalui kurangnya kontak langsung antara pekerja. Okay, sebabnya kita pun tak tahu kan virus COVID-19 ni ada kat mana, kita tak nampak rupa virus ni. Jadi bila kita dapat mengurangkan kontak langsung antara rakan sekerja, sekurangnya ia dapat mengurangkanlah risiko jangkitan COVID-19. Okay, kemudian penjarakan sosial juga dapat dijalankan. Contoh, kalau dalam satu office tu mungkin ada 10 orang kan. Tapi bila kita dah mulakan sistem penggiliran, contoh 5 orang bekerja kat office, 5 orang bekerja kat pejabat. Sekurangnya penjarakan sosial dapat dilaksanakan. Selain itu, antara saranan KPM yang kita perlu terus amalkan walaupun kita dah ada vaksin ialah amalkan 3W dan elakkan 3S. Okay, apa itu 3W? Seperti yang sedia maklum, 3W ialah wash, basuh tangan, wear, pakai pelitup muka dan juga warn, iaitu amaran. Kalau kita ada gejala, dapatkan segera rawatan, kemudian elakkan sentuhan. Bagi 3S pula ialah 3S ialah kita elakkan kawasan yang sesak, kemudian elakkan kawasan yang sempit dan juga elakkan daripada bersembang secara dekat. Ini ialah saranan pihak kesihatan lah untuk kita amalkan. Seterusnya ialah cabaran bekerja dari rumah. Setiap orang pasti akan ada cabaran tersendiri. Kita tak boleh nak expect lah setiap orang ada cabaran yang sama kan. Jadi ada pelbagai cabaran. Antara cabaran yang mungkin saya boleh kongsikan sedikit ialah pertama, kurang sumber inspirasi. Apa yang dimaksudkan kurang sumber inspirasi? Bila mana kita bekerja daripada rumah ni, kita tak nampak rakan sekerja kita. Kita tak nampak suasana kerja tu kan. Kita berada kat rumah tu sendiri, seorang buat kerja. Jadi kita rasa kurang inspirasi untuk buat kerja bersungguh-sungguh. Itu yang jadi, kejap-kejap buat kerja menghadap laptop, kejap-kejap tak jadi pergi dapur makan-makan kan. Jadi kurangnya sumber inspirasi.
Kemudian tiada sokongan rakan sekerja. Bila kita bekerja seseorang ni, kita rasa macam tak ada support rakan sekerja kan. Nak contact pun jauh masing-masing pun ada tanggungjawab masing-masing. Jadi bila tak ada sokongan ni, kita rasa macam satu cabaran bila bekerja pada rumah. Seterusnya, gangguan konsentrasi terhadap tugas hakiki. Okay, bila kita berada kat rumah ni, selain daripada tugas hakiki bekerja, tugas hakiki yang kat rumah pun kita nak kena buat, betul tak? Okay, jadi bila ada dua tugasan hakiki yang utama ni, yang kena hadap ni, menyebabkan kita kurang fokus ataupun rasa terganggu untuk melaksanakan tugas sebenar yang sepatutnya kita buat dalam waktu bekerja. Kadang-kadang tiba tengah buat kerja, tiba anak merengek ke, anak lapar ke kan, bagi mereka yang dah berkeluarga ni. Jadi terdapatnya gangguan-gangguan luaran yang mengganggu fokus seseorang untuk bekerja. Kemudian yang seterusnya ialah kurang tahap kefahaman tentang konsep bekerja dari rumah. Okey, sebabnya ini satu yang barulah untuk kita amalkan semenjak adanya COVID-19 ni kan. Orang tak berapa faham apa konsep bekerja dari rumah ni. Ada yang beranggapan okey, bekerja dari rumah ni maksudnya ikut suka dia lah dia nak buat apa. Ada orang beranggapan bekerja dari rumah ni, oh mungkin tengah bercuti kot, macam hari cuti kot. Tapi dia tak sedar sebenarnya itulah waktu bekerja kan. Jadi kita perlu ada pemahaman yang betul lah tentang konsep bekerja daripada rumah. Okey, seterusnya ialah tiada aspek disiplin kerja dan penjadualan yang sistematik. Sebabnya bila kita bekerja kat rumah ni tak ada orang yang pantau kita, tak ada orang yang kawal kita. Jadi bila kita sendiri tak ada disiplin, kita tak ada set senarai tugas yang perlu kita buat, itu yang menjadikan performan kita dalam bekerja menurun. Itu yang kejap buat kerja, kejap tak buat kerja, kejap datang meeting, kejap tak datang meeting. Kita perlu ada disiplin yang tinggi lah walaupun kita bekerja daripada rumah. Seterusnya ialah keadaan persekitar rumah berbeza dengan suasana di tempat kerja. Ini yang paling jelas sekali sebab kita kat office lain, tempat kerja kita kat office lain, tempat kerja kita kat rumah pun lain. Jadi suasana tu berbeza. Bila suasana berbeza ni secara tak langsung akan bagi kesan kepada motivasi kita. Kita rasa macam tak selesa mungkin sebab mungkin ada orang yang rumahnya kecil ke ataupun rumahnya ramai anak ke menyebabkan konsentrasi dia terganggu. Okay. Seterusnya ialah faktor perbezaan antara individu. Okey, faktor perbezaan ni kita boleh lihat dari segi contoh orang yang dah berkahwin dengan orang yang bujang. Kalau orang yang bujang ni kalau dia bekerja pada rumah mungkin gangguan tu kurang. Tapi kalau mereka yang bekerja, mereka yang dah berkahwin ni bekerja berumah, mungkin gangguan tu lebih banyak. Contoh yang paling terdekat kalau mereka ada anak, kejap anak nak itu, anak nak ini kan. Jadi kita susah nak fokus dengan kerja kita. Walaupun kita tahu yang sebenarnya ni tengah waktu bekerja, bukannya waktu bersantai-santai kat rumah. Okay, kemudian mungkin faktor perbezaan lain dari segi penguasaan teknologi. Okay, ada orang yang dia boleh menguasai teknologi dengan cepat. Ada orang mungkin lambat sikit. Tu yang jadi kadang-kadang kita nak submit kerja ke ataupun nak attend suatu meeting ke jadi lambat ke atau jadi lag ke. Okay, itu antara faktor perbezaan antara setiap individu. Dan akhir sekali lah kekangan teknologi terkini. Okay, kalau kita bekerja di pejabat, kita ada kemudahan fasiliti seperti wifi, internet. Kita ada PC sendiri untuk buat kerja. Tapi kalau bila kat rumah ni, ada orang kat rumah dia tak ada wifi. Ada orang kat rumah laptop dia satu je. Tapi bila kat rumah kita ada anak kan, berebut pula dengan anak nak guna laptop, nak guna wifi, nak guna telefon. Jadi kekangan teknologi ni menyebabkan satu cabaran yang kuat bagi mereka yang bekerja dari rumah. Okey, jadi sebenarnya bila kita bekerja dari rumah ni ataupun bekerja di office sekalipun akan memberi kesan kepada kesihatan mental. Kita nak buat persediaan untuk menghadapi norma baru dalam setting pekerjaan yang terkini. Mungkin antara punca-punca kepada masalah kesihatan mental ialah bebanan kerja yang melampau. Kemudian mungkin kerja rutin. Ada kerja kat rumah, ada kerja kat office yang kena buat kat rumah. Jadi bila ada pencampuran ataupun pertindihan kerja rutin tu menyebabkan kita rasa stres.
Kemudian adanya konflik antara individu, contoh konflik antara kita dengan pihak atasan ke ataupun konflik kita dalam keluarga ke, secara tak langsung akan mengganggu kita untuk bekerja dengan baik. Okay, saya bagi contoh, beberapa contoh masalah-masalah yang boleh menyebabkan kepada kesihatan mental kita terjejas dan apakah mungkin salah satu cara untuk kita mengatasinya. Okay, antara punca lain yang kita boleh lihat seperti persekitaran kerja negatif. Tak kisahlah kat rumah ke ataupun dekat tempat kerja ke. Kalau kat rumah mungkin gangguan anak-anak ataupun gangguan jiran-jiran ke bising ke kan. Kalau gangguan kat tempat kerja mungkin persekitaran negatif tu mungkin mungkin ada kawan-kawan yang orang kata apa toksik kan macam tu. Okay, bila adanya masalah ini menyebabkan seseorang itu ada masalah tingkah laku. Dia suka ponting, dia datang lambat, dia punya mutu kerja semakin menurun. Jadi macam mana kita nak atasi? Kita perlu adakan pemantauan daripada pihak atasan. Sebab tu walaupun mereka yang bekerja dari rumah, mereka perlu buat laporan. Itu sebagai bukti. Bukti yang bahawa mereka kat rumah, mereka buat kerja. Itu kira pemantauan pihak atasan. Kalau kat office ni memang dah ada pemantauan lah daripada pihak atasan ataupun rakan sekerja kan. Tapi kalau kat rumah ni kita kena buat report. Bila kena buat report, tu bukti yang walaupun bekerja di rumah, maksudnya kita still buat kerja kat rumah tu. Okay. Kemudian menyediakan persekitaran fizikal yang baik dan kondusif. Sebab itulah kalau kat rumah, sediakanlah satu ruang kerja untuk kita fokus buat kerja. Janganlah kat situ tempat berkumpul ahli keluarga, kat situlah tempat kita nak bekerja. Itu yang menjadi suasana jadi serabut, suasana jadi stres. Okey, antara masalah lain, punca lain, bebanan kerja yang melampau dan juga tak ada sokongan daripada organisasi tersebut. Okay, maksud kat sini majikan tak jaga kebajikan pekerja. Mungkin pihak atasan ataupun bos yang bagi kerja kat kita ni atau bagi kerja kat pekerja ni, dia bagi kerja yang over limit ke. Sebabnya kalau kat rumah kan kita macam terhad sedikit, terhad masa, terhad dari segi teknologi. Jadi pihak atasan atau majikan tu kena faham juga apa kekangan pekerja-pekerja yang mereka hadapi ketika berada di rumah. Jadi pihak atasan dan juga rakan-rakan sekerja kenalah bagi sokongan, bagi penghargaan, bagi bantuan untuk bagi semangat kepada mereka-mereka yang bekerja, terutamanya mereka yang bekerja daripada rumah. Sebab tu perlu adanya komunikasi dua hala antara kita dengan pihak atasan, antara kita dengan rakan sekerja supaya masing-masing saling memahami antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mungkin punca kepada masalah kesihatan mental ialah perubahan corak pekerjaan ke arah penggunaan digital dan teknologi. Kalau sebelum ni kita kerja ke office, meeting, berjumpa bersemuka kan, tak ada masalah. Nak hantar report pun hantar paper kat atas meja macam tu. Tapi bila dah ada norma baharu ni, semuanya guna teknologi. Contoh, macam sekarang kita buat talk ke, kita buat meeting ke, semua menggunakan panggilan video kan. Jadi bila ada sesetengah pekerja atau setengah golongan yang ada masalah dari segi kemudahan fasiliti teknologi ni, dia akan menyebabkan bebanan kognitif dia. Sebabnya dia akan fikir, dia akan overthinking, overstress. Sebabnya dia rasa macam semua orang tak ada masalah macam aku ke macam tu. Semua orang boleh akses internet dengan baik ke, semua orang boleh hantar submit kerja dengan on time ke kan. Jadi sebaiknya sediakanlah fasiliti yang sebaiknya lah walaupun kita bekerja kat rumah. Contohnya sediakan ruang kerja, kalau guna internet, kalau tak ada wifi sediakanlah data telefon yang kira baik lah untuk kita buat kerja. Tak adalah masalah-masalah dari segi teknologi ni. Kemudian mungkin punca lain, cara kita berurusan antara sesama pihak atasan ataupun rakan sekerja. Ini untuk elakkan daripada berlakunya konflik and isu. Bila kita bekerja daripada rumah ni, kan kita tak jumpa orang, kita bersendirian, berseorangan kan. Kalau kita tak ada komunikasi, itu yang menyebabkan timbulnya salah faham antara kita dengan pihak atasan ataupun dengan rakan sekerja. Orang akan, bila kita tak keep in touch ni, orang akan expect, oh dia ni diam je mesti tak buat kerja ni. Dia ni diam je mesti kerja tak jalan ni kan. Sebab tu kita kena keep in touch. Maksudnya tanya khabar, tanya progres kerja, bagi tahu apa yang kita buat. Sebab zaman sekarang ni selagi kita tak tunjuk kat orang apa yang kita buat, selagi kita tak bagi tahu kat orang apa yang kita buat, selagi itulah orang tu tak akan tahu. Kan?
Jadi perlukanlah hubungan harmoni antara kita dengan majikan atau pihak atasan dengan hubungan harmoni dengan rakan sekerja juga. Okey, selain itu punca kepada kesihatan mental terjejas ni selain itu ialah kurangnya kesedaran, pengetahuan dan juga stigma yang negatif. Kalau dulu orang fikir okey ada masalah mental, oh gila ni, rekod semua buruk ni. Tapi sekarang bila dah adanya pandemik COVID-19 ni, orang mula aware, orang mula sedar tentang masalah kesihatan mental. Jadi bila kita ada masalah mental yang tidak dicegah ataupun tidak dirawat ni, akan menyebabkan kita bekerja secara tidak produktif. Kita akan rasa lemah, lembek, kita akan rasa macam stres, tekan. Sebab tu kita perlu dapatkan bantuan, dapatkan maklumat berkaitan kesihatan mental. Setiap orang ada potensi mempunyai masalah mental. Yang menjadi beza itu ialah tahap kesihatan mental orang tu. Contoh ada orang tu tahap kesihatan mental dia rendah kan. Sebab ni dia boleh kawal. Ada orang sederhana, ada kala dia boleh kawal, ada kala tak boleh kawal. Tapi ada orang tahap mental dia terjejas pada tahap yang tinggi. Bila dah tinggi ni, dia perlu sedar yang bahawa dia ada masalah dari segi kesihatan mental yang perlu dapatkan bantuan. Okay, macam mana dapatkan bantuan? Setiap kampus UiTM, setiap kampus UiTM ni ada pegawai psikologi ataupun kaunselor. Jadi jumpa dengan kaunselor tersebut. Okay, cerita apa masalah kita, kongsi apa yang kita rasa. Kemudian cuba cari solution bersama-sama dengan kaunselor. Selain itu, kalau mungkin rasa tak selesa ataupun rasa takut ataupun rasa segan dengan kaunselor, boleh jumpa dengan pembimbing-pembimbing akrab. Sebab setiap setting ataupun setiap cawangan kampus UiTM ni ada pembimbing akrab. Kalau untuk UiTM cawangan Johor, kita ada 4 orang. Okey, 2 orang di Pasir Gudang dan 2 orang di Segamat. Kalau di Pasir Gudang, saya sendiri bersama dengan Encik Ahmad Huzairi, pensyarah FSKM. Kalau untuk cawangan kampus Pasir Gudang, Segamat. Untuk Segamat, kita ada Ustaz Rafiuddin dan juga Puan Aliza Ali, pensyarah Fakulti Undang-Undang. Jadi boleh jumpa mereka. Kalau rasa tak nak jumpa kaunselor, jumpalah dengan pembimbing-pembimbing akrab ni. Bila pembimbing akrab ni pun dia boleh bantu juga sebabnya mereka ni semua dah dilatih, dah pergi kursus dah. Kita baru je habis kursus hari tu, jadi boleh jumpa dengan mereka. Okey, saya bagi contoh situasi masalah mental yang mungkin dihadapi, yang mungkin common lah, yang selalu kita hadapi ialah kemurungan ataupun depression. Okey, bagaimana depression ni boleh bagi kesan kepada diri kita? Dia boleh bagi kesan kepada psikologi, boleh bagi kesan kepada fisiologi, boleh bagi kesan kepada tingkah laku kita. Sudah pastinya kesan-kesan ini bukan kesan yang baik lah sebab kemurungan kan penyakit mental. Okey, apakah contoh kesan psikologi dia? Contoh orang mengalami kemurungan ni, kesan psikologi dia, dia rasa bimbang, dia rasa sedih, dia rasa risau, mood dia tak stabil, orang kata. Kemudian dari segi fisiologi, gangguan fisiologi dia, mungkin tekanan darah dia tinggi, okey, kemudian tekanan otot dia kuat. Okay. Itu menunjukkan kesihatan fizikal pula dah tak baik. Sebab itulah mental fizikal ni saling berkait rapat. Okey, selain tu kesan kepada tingkah laku pula berlaku apabila prestasi kerja dia jadi menurun. Bila orang ada masalah mental ni, masalah yang kita nampak kan, prestasi kerja dia menurun. Dia jadi demotivated untuk bekerja. Kemudian ada mengalami gangguan waktu tidur. Kejap tidur lambat, bangun cepat. Lepas tu gangguan dari segi makan, gangguan dari segi selera makan. Jadi sebab itulah setiap orang, setiap individu perlu ada kesedaran tentang tahap kesihatan mental masing-masing. Kita kena kenal pasti sekarang kita berada di tahap yang mana, rendah, sederhana ataupun tinggi. Kalau tak nak jumpa kaunselor, kita boleh guna kemudahan ujian-ujian psikologi yang ada dekat internet, yang ada dekat Career Counselling for You contohnya. Antara ujian yang famous yang selalu kita guna ialah ujian DAS, Depression, DAS ni Depression, Anxiety, Stress Scale. Kat situ jawab ujian tu, automatik kita akan dapat keputusan. Bila dapat keputusan, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat level setiap penyakit tu. Contoh untuk depression, anxiety dan stress berada tahap mana.
Kalau dah berada pada tahap yang teruk ataupun sangat teruk, segeralah jumpa dengan pegawai psikologi masing-masing di kampus masing-masing. Kita cuba bantu. Sebab ni kalau dia sendiri tak bantu dia sendiri, siapa lagi nak bantu kan? Okey, seterusnya. Motivasi dan kepuasan kerja. Okey, apa yang dimaksudkan dengan motivasi dan kepuasan kerja? Bila seseorang itu ada motivasi yang tinggi ketika bekerja, maka kepuasan kerja dia pun akan jadi tinggi. Okey. Apa berkaitan antara motivasi, minat dan matlamat? Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud motivasi, apa maksud minat, apa maksud matlamat. Okey, motivasi maksudnya merujuk kepada kepuasan individu dalam memperoleh sesuatu bila dia bertindak. Okey, motivasi ni kira jadinya pendorong lah, pendorong, pemangkin kepada kita untuk bekerja. Kemudian minat, apa itu minat? Minat merupakan satu elemen yang mendatangkan kesan dalaman motivasi untuk kita terus bertindak. Kalau kita tak minat, kita tak akan bertindak. Kalau kita minat, baru kita bertindak, betul? Okey, yang ketiga ialah matlamat. Matlamat pula ialah pembentukan sasaran yang kita nak capai. Setiap orang ada matlamat ataupun sasaran yang dia nak capai. Contoh dalam pekerjaan ni dia ada KPI dia tersendiri. Okey, jadi motivasi, minat dan matlamat ni jadi saling berkait apabila motivasi merupakan satu perangsang bagi membangkitkan minat dan kekalkan dorongan individu ke arah mencapai matlamat dia. Okay, bila seseorang itu ada motivasi yang tinggi, secara tak langsung dia dapat bangkitkan minat dengan kerja yang dia buat dan sekaligus membantu diri dia untuk mencapai matlamat yang dia nak capai. Contoh KPI apa yang dia nak capai untuk tahun ni. Macam tu. Okay, di sini saya kongsikan sedikit tentang teori motivasi menurut Maslow. Okay, Abraham Maslow ni dia merupakan psikologi klinikal di Amerika. Okay, inilah hierarki Maslow, sangat famous. Kalau siapa yang dalam bidang kaunseling atau bidang psikologi memang biasa dengar dengan hierarki Maslow. Okay, ada 5 peringkat keperluan yang perlu dipenuhi menurut Maslow. Kalau kita tengok dekat dalam 3 segi ni, yang bawah sekali yang paling besar warna pink ni, biological dan physiological. Kalau aspek kehidupan, biological, physiological ni dia bermaksud keperluan makanan, keperluan pakaian, keperluan tempat tinggal. Kalau safety, dia lebih kepada keselamatan. Kita nak persekitaran kita selamat, persekitaran kat rumah kita selamat macam tu. Kalau love, belonging ni maksud rasa kepunyaan, rasa disayangi. Contoh, kita nak kita dihargai ataupun disayangi pasangan, anak-anak, keluarga dan seterusnya. Esteem. Esteem ni peringkat di mana untuk mendapatkan penghargaan kendiri yang tinggi. Kita nak ada rasa dihormati, ada status dalam hidup kita ni. Dan atas sekali self actualization, di mana semua yang keperluan yang sepatutnya kita dapat ni kita dah capai. Jadi kiranya itu penghargaan kendiri yang paling tinggi sekali. Okey, ini secara umum dalam aspek kehidupan. Okay, saya nak kongsikan dalam aspek setting pekerjaan. Bagaimana teori Maslow ni boleh mempengaruhi diri kita dalam setting pekerjaan. Okay, yang pertama, kita lihat bawah sekali, biological dan physiological. Untuk setting pekerjaan, keperluan asas utama kita bekerja apa? Apa yang kita nak bila kita bekerja ni? Nah, sudah pastinya kita nakkan imbuhan, iaitu gaji. Okay, jadi alhamdulillah hari ni semua gaji kan. 18 Mac kalau tak silap saya semua hari gaji kan. Okay, jadi keperluan utama kita dah capai, iaitu imbuhan ataupun gaji. Bila kita dah dapat gaji ni, kita rasa semangat lah nak kerja. Kita rasa macam kita rasa ada motivasi nak bekerja. Sebabnya kita tahu kita dapat pulangan ataupun ganjaran di sebalik penat lelah kita bekerja, iaitu gaji kita. Kemudian peringkat yang kedua ialah safety, keselamatan. Keselamatan ni bermaksud keselamatan di tempat kerja. Kita rasa selamat di tempat kita kerja ni. Tak ada pencerobohan, tak ada gangguan. Jadi bila kita rasa selamat kat tempat kerja ni, tu yang menjadi kita rasa bermotivasi untuk bekerja. Sebab kita tahu kita boleh bekerja dengan selamat. Okay. Yang ketiga ialah love belonging. Untuk setting pekerjaan, ia bermaksud kita nak rasakan yang bahawa diri kita ni sebahagian daripada organisasi.
Contohnya kalau sekarang kita nak rasa yang kita merupakan satu keluarga dalam UiTM. Kita nak rasa kepunyaan yang sebenarnya diri kita ni penting untuk UiTM. Bila kita ada rasa kepunyaan tu yang jadi kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Tu yang jadi kita rasa nak menyumbang sesuatu untuk UiTM. Bila kita rasa diri kita sebahagian daripada warga UiTM. Okay, jadi bila 3 keperluan ni dapat dicapai, barulah kita boleh pergi ke 2 yang tertinggi, iaitu esteem dan self-actualization. Okay, esteem kat sini bermaksud penghargaan ke diri. Okay, di mana kita nak rasa dihormati, kita nak rasa dihargai oleh mungkin pihak atasan ataupun pihak atasan ataupun rakan sekerja. Kita nak rasa yang mereka menghargai kehadiran kita, menghargai penat lelah kerja kita. Secara tak langsung boleh menyebabkan keyakinan kita jadi lebih tinggi sebab kita tahu ada orang menghargai usaha kita. So secara tak langsung juga itu menjadi motivasi kita untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Okay, jadi bila semua yang bawah ni kita dah berjaya capai, kita dah boleh pergi yang paling atas sekali, iaitu self-actualization. Bila keyakinan kita dah tinggi, kita dah ada rasa kepunyaan, kita dah rasa selamat, kita dah dapat gaji, maka kita nak tunjulkan potensi atau bakat diri kita kepada organisasi kita. Contoh untuk UiTM, kita nak keluar daripada comfort zone dan pergi ke arah yang lebih mencabar. Sebab ni yang bawah-bawah semua dah capai kan. Jadi kita nak pergi yang paling tinggi sekali. Kita nak keluar daripada comfort zone kita, kita nak cuba sesuatu yang baru, sesuatu yang mencabar diri kita. Sebab itulah bila dah sampai yang atas sekali tu, bermaksud dia dah dapat fulfill dah semua keinginan dia, semua matlamat hidup dia. Okay, ini antara teori motivasi yang paling popular lah, iaitu menurut hierarki Abraham Maslow. Okay, seterusnya ialah motivasi intrinsik versus motivasi ekstrinsik. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak apa itu intrinsik dan ekstrinsik? Okay, bagi mereka yang pernah dengar, alhamdulillah, maksudnya dia tahulah apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Okay, bagi mereka yang tak pernah dengar pun alhamdulillah sebab hari ini kita dapat dengar sama-sama dan boleh faham apa maksud motivasi intrinsik versus motivasi ekstrinsik. Okay, mudah, ayat paling mudah lah. Intrinsik ni ialah motivasi dalaman. Okay, motivasi ekstrinsik ni pula ialah motivasi luaran. Motivasi intrinsik dalaman ni bermaksud ialah seseorang itu ada rasa gembira dengan kerja yang dia buat. Dia rasa puas dengan pencapaian yang dicapai. Okay, bila ada motivasi dalaman ni, itu yang menyebabkan dia boleh bekerja dengan produktif. Kalau motivasi ekstrinsik ni, dia lebih kepada motivasi luaran. Contoh, dia bekerja, apa motivasi luaran yang boleh menyebabkan dia bekerja dengan produktif ialah dia dapat gaji, naik pangkat, dia dapat anugerah. Okay, itu antara motivasi yang menyebabkan pendorong dia bekerja dengan baik. Ada orang dia bekerja disebabkan oleh motivasi dalaman sahaja. Ada orang dia bekerja disebabkan oleh motivasi luaran sahaja. Tapi secara umumnya, selalunya, setiap orang pasti ada dua-dua. Ada motivasi dalaman, ada motivasi luaran. Okay, sebagai contoh. Okay, contoh yang saya boleh bagi, katakanlah bekerja sebagai seorang pensyarah. Okay, pensyarah pastinya dia kena buat research kan, dia kena buat kajian. Jadi bagi pensyarah yang rajin, yang selalu buat kajian ni, dia rasa puas bila dapat buat kajian, menyumbang idea ataupun menyumbang sesuatu kepada organisasi sama ada UiTM ataupun menyumbang kepada yang lebih besar, menyumbang kepada negara kan, kepada masyarakat. Okey, itu motivasi dalaman dia, dia rasa puas, dia rasa gembira. Kemudian motivasi ekstrinsik yang luaran, apabila kajian-kajian yang dia buat tu mendapat pengiktirafan. Jadi itu menjadi pendorong ataupun semangat dia untuk buat kajian lebih banyak. Sebab itulah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ni dua-dua seiring ada dalam diri setiap individu. Okay, kita tak dapat nak pisahkan lah sebab takkanlah kita bekerja semata-mata sebab gaji je kan. Mestilah kita dah kerja lama ni, mesti ada rasa minat juga, mesti ada rasa gembira juga bila kita buat kerja, betul. Jadi kedua-dua ni saling berkait rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anna. Kalau mak kau cakap, mana? Macam atas saya kat ni. Okey. Itu biasalah tu gangguan-gangguan teknikal kita tak nak elak kan.
Okey, seterusnya ialah kerja berkualiti. Bila kita ada kerja berkualiti ni, selalunya orang fikir kerja berkualiti ni ni mesti berkaitan dengan KPI, berkaitan dengan pencapaian dan berkaitan dengan sasaran. Tapi sebenarnya kualiti yang hakiki ni ialah untuk soalan-soalan ni saya rasa kita di penghujung lah sebabnya saya habiskan semua baru kita jawab soalan untuk kerja yang berkualiti dia berkait rapat dengan kecemerlangan. Kualiti berkait rapat dengan kecemerlangan. Tapi kecemerlangan yang hakiki yang kita sebagai orang Islam ialah mendapat keredaan Allah SWT. Sebabnya kerja ni pun dikira sebagai satu amal ibadah. Jadi bila kita nak kaitkan kerja dengan amal ibadah ni, selain daripada kita mematuhi kod etika kerja, kita pun kena patuhi kod etika keagamaan. Macam mana kita nak kaitkan kod etika keagamaan dengan kod etika kerja? Contohnya kita bekerja 8-5 di pejabat ataupun di rumah kan. Macam mana nak kaitkan keagamaan ni? Caranya ialah bila masuk waktu solat, kita solat. Waktu zuhur, waktu asar tu waktu bekerja kan. Maksudnya kita tak tinggal lah solat zuhur, solat asar. Kemudian kita juga jaga batas pergaulan antara perempuan dengan lelaki. Kemudian selain itu kita juga jaga dari segi aurat, tak pakai pakaian menjolok mata kat kawasan kita bekerja kan, kat pejabat kan. Kualiti kerja dalam Islam adalah jelas berdasarkan perintah Allah SWT yang bermaksud sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia di mana mereka mengajak manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar serta beribadah kepada Allah SWT. Ini lebih kurang kepada amal makruf nahi mungkar. Ini perlu diamalkan ataupun diaplikasikan daripada pihak atasan sampai pihak bawahan supaya setiap kerja yang kita buat ini ada kualitinya. Dapat keredaan Allah. Tak adalah sia-sia semata-mata. Taklah kita penat dunia je orang kata kan. Seterusnya ialah ciri-ciri utama motivasi dalam pengurusan kerja berkualiti. Yang pertama, pembentukan matlamat. Apabila kita ada matlamat yang jelas, maka kita akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Bila kita tak ada matlamat tu yang menjadikan kita tak bertindak. Ada orang bila kita tanya, apa matlamat hidup, apa matlamat kerja, saya tak tahu, saya tak pernah fikir. Bila tak ada matlamat lah menyebabkan kerja kita tak berkualiti. Sebabnya kita rasa macam robot, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Kita kena ada matlamat yang jelas untuk menjadikan kerja kita berkualiti. Kemudian yang kedua ialah pembentukan pemikiran. Pemikiran yang jelas. Kita kena ada pemikiran yang jelas terhadap apa yang kita lakukan. Janganlah kita macam buat sekadar buat. Kita kena fikir sebab kita manusia ni sebab baik kejadian ada akal fikiran kan yang Allah bagi. Jadi kita gunakan akal untuk berfikir apa yang kita kena buat sebenarnya. Kemudian bila kita berfikir ni kita mampu untuk membuat keputusan. Seterusnya kita sanggup untuk menanggung risiko terhadap keputusan atau tindakan yang kita buat ni. Sebab itulah kena fikir. Kalau kita tak berfikir tu yang jadi keputusan kita yang kita buat tu tak jadi yang sepatutnya. Macam tu. Dan yang ketiga adalah pembentukan proses sosial. Pembentukan proses sosial ni bermaksud motivasi akan jadi lebih berjaya untuk dicapai bila kita dapat sokongan dan juga bantuan daripada orang sekeliling. Contoh kalau di setting pekerjaan, bantuan ataupun sokongan daripada rakan sekerja. Sebab kita manusia memang perlukan support sistem yang kuat. Bila sosial yang baik ni kita dapat, maka kita dapat hindarkan masalah-masalah dan juga dapat menghindarkan kesukaran bekerja. Sebab bila kita ada sosial yang baik, contoh kita tak tahu nak buat kerja ni, kita boleh tanya orang. Bila kita tanya orang secara tak langsung, dapat mengatasi masalah-masalah ataupun kesukaran kita semasa bekerja. Ini adalah tiga ciri-ciri utama motivasi dan pengurusan kerja berkualiti. Pertama, pembentukan matlamat, kena ada matlamat yang jelas. Kedua, pemikiran, kena ada pemikiran jelas. Dan ketiga, pembentukan proses sosial, kena ada sosial yang baik dengan rakan sekerja.
Seterusnya ialah berkaitan motivasi dan kualiti kerja. Apa kaitan motivasi dengan kualiti kerja ni? Bila kita ada motivasi, kita akan sentiasa berusaha dan mencari jalan untuk meningkatkan kualiti pekerjaan dari masa ke semasa. Sebabnya kita kalau kita fikir dari segi duniawi ni, kita tahu bila kita bekerja bersungguh-sungguh, bila kualiti kerja kita baik, kita akan dapat pengiktirafan. Kalau dari segi agama atau akhirat, kita yakin yang bahawa Allah ni mengawasi kita punya pekerjaan kan. Kita tahu kalau kita buat kerja baik, maka dapat ganjaran yang baik di akhirat nanti. Selain itu, Islam juga menitik beratkan kesempurnaan kerja. Kita buat kerja ni merupakan perintah Allah SWT. Jadi, cubalah untuk buat dengan sebaik yang mungkin. Supaya kita dapat meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah sebabnya kerja juga merupakan sebahagian daripada amal ibadah. Lagi cantik kalau kita dapat buat setiap hari nak pergi kerja, tak kisahlah kerja kat rumah ke ataupun bekerja dekat pejabat. Setiap pagi sebelum mula kerja, niat siap-siap. Saja aku bekerja hari ini kerana Allah SWT. Jadi bila kita dah niat kerana Allah ni, satu hari kita bekerja, satu hari kita stres, satu hari kita penat ni, dapat pahala, dapat ganjaran. Jadi jadinya tak sia-sialah kita berpenat lelah satu hari dengan membuat kerja. Ini adalah tips bekerja dari rumah yang dikongsikan oleh bahagian pentadbiran dan juga unit kerjaya kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Antaranya ialah sentiasa berada di rumah sepanjang waktu pejabat dan mematuhi arahan PKP. Macam saya katakan tadi, walaupun kita bekerja kat rumah, itu bukan bermaksud kita sedang bersantai atau bercuti, boleh jalan sana sini. Itu maksudnya kita dalam waktu bekerja, cumanya lokasi di rumah. Kemudian clock in dan clock out mengikut hari bekerja. Kadang-kadang kita kalau bekerja kat rumah ni kita lupa nak clock in dan clock out kan, sebab kita dah terbiasa clock in clock out ni kat office je. Sebab tu kena ingat, kena set reminder yang kena clock in clock out setiap hari bekerja walaupun kita bekerja dari rumah. Yang ketiga ialah pastikan boleh dihubungi sepanjang masa bekerja dan kekal berhubungan dengan rakan sepejabat. Sebab tadi walaupun kita bekerja kat rumah, kan kita seorang-seorang kat rumah bekerja ni, itu bukan bermaksud kita kena asingkan kawan-kawan daripada kehidupan kita. Kita kena sentiasa keep in touch. Kekalkan ketersambungan antara satu sama lain. Kemudian bersedia untuk dipanggil bertugas di pejabat. Ini macam yang Encik Mio selalu ingatkan kita kena sentiasa kita kena sentiasa bersedia kalau bila-bila kena panggil masuk pejabat walaupun kita bekerja dari rumah. Kemudian memohon cuti jika perlu. Kalau ada kekangan, contoh anak sakit ke atau kita sendiri yang sakit ke, mohon cuti. Jangan paksa walaupun kita bekerja dari rumah. Seterusnya ialah menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh ketua jabatan. Walaupun kita bekerja kat rumah tu, bermaksud kita still kena buat tugasan yang diberikan. Bila kita tak buat on time, itu menyebabkan kita rasa stres, kita rasa beban kita banyak. Padahal kerja tu dah cantik dah ikut hari kan. Tapi bila kita tangguh, tu yang menjadi satu bebanan. Kemudian seterusnya ialah mengikuti latihan atas talian. Contohnya macam kita tengah buat sekarang lah, kita nak kumpul jam latihan. Kemudian seterusnya pastikan ruang kerja yang sesuai dan tanpa gangguan. Macam saya katakan tadi, sediakan satu ruang kerja yang sesuai yang takkan diganggu oleh ahli keluarga. Janganlah kat situ tempat anak kita makan, kat situ jugalah tempat kita nak buat kerja. Kemudian mulalah komplain anak kacau lah, anak ganggu lah. Kita lah kena bijak cari ruang yang sesuai untuk kita bekerja. Seterusnya ialah memastikan pengurusan masa yang baik dan seimbang antara kerja dan keluarga. Sebab itulah kalau boleh kita bekerja 8-5, maksudnya kat rumah pun kita bekerja tu 8-5. Janganlah bertangguh-tangguh sampai malam pun masih menghadap laptop, menghadap PC kan. Sebabnya selalu malam tu ialah waktu kita bersama ahli keluarga. Kemudian jaga kesihatan dan kebersihan diri serta keluarga, ini biasa yang selalu kita kena amalkan. Kemudian adaptasi dan amalkan norma budaya kerja dan kehidupan. Contohnya macam bekerja dari rumah, kita kena terimalah hakikat yang kita kena amalkan bekerja dari rumah dan juga ada sistem penggiliran untuk bekerja di office. Dan yang akhirlah rujuk kaunselor jika anda perlu bantuan kaunseling.
Okay, jadi jangan sia-siakan kemudahan yang ada ni. Gunakanlah kaunselor-kaunselor di kampus masing-masing. Okay, share masalah, cuba cerita apa yang mengganggu diri tuan-tuan dan perempuan supaya kaunselor-kaunselor ni dapat membantu tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kemudian saya kongsikan sedikit 5 cara untuk bantu kurangkan tekanan bekerja dari rumah. Mungkin ada macam-macam cara, tapi saya kongsikan 5 cara yang mungkin fleksibel untuk kita buat. Okay, yang pertama ialah mengikut rutin. Apa yang dimaksudkan mengikut rutin? Cuba mulakan dan juga tamatkan waktu kerja kita kat rumah mengikut waktu pejabat. Contoh, kita kerja 8.5, ikut 8.5. Tak perlulah drag 6 sampai ke malam, sampai 12 malam, kena stay up semua tu kan. Cuba elakkan. Sebabnya rutin kita kat pejabat kan bekerja 8.5, jadi cuba aplikasikan di rumah. Kerja mengikut waktu pejabat. Selain itu, cuba senaraikan tugasan-tugasan yang kita nak buat. Kadang-kadang bila kita kerja kat rumah ni macam-macam kita nak buat. Kerja yang office hakiki nak buat, kerja hakiki yang kat rumah pun nak buat. Jadi cuba senaraikan. Bila kita senaraikan ni baru kita nampak. Lagi-lagi lagi bagus kalau tuan-tuan dan perempuan tulis. Tulis tampal kat meja ataupun kat dinding. Kita nampak dengan mata kita secara visual kan. Bila nampak dengan mata ni secara automatik benda tu sampai kat kita punya otak, kita akan proses. Okay. Kemudian bila kita fikir, okay, lepas ni nak buat ni, lepas ni kita nak buat ni. Itu akan merangsang tindakan kita, tingkah laku kita. Barulah hidup kita jadi produktif walaupun bekerja dari rumah. Okay, yang seterusnya ialah kedua, menetapkan batasan. Macam tadi saya katakan, tetapkan batasan contoh dari segi ruang kerja tuan-tuan dan perempuan kat rumah. Janganlah waktu orang kat ramai-ramai kat ruang tamu ke kat dapur, kat situlah tuan-tuan perempuan nak bekerja kan. Cuba cari satu ruangan, tak kisahlah ruang kecil ke, ruang besar ke, ikut kemampuan masing-masing supaya orang kat dalam rumah tu, contohnya ahli keluarga alert. Yang sekarang tuan-tuan perempuan tengah bekerja, bukan ni waktu bersantai. Jadi bila mereka alert ataupun mereka aware dengan tuan-tuan dan perempuan, kiranya kurangnya cenderung untuk mereka mengganggu ataupun minta bantuan daripada tuan-tuan dan perempuan. Sebabnya mereka tahu, mereka sedar yang oh ni ayah tengah kerja, mak tengah kerja, tak kacau macam tu. Kemudian yang ketiga ialah mengekalkan ketersambungan. Okay, bila kita bekerja dari rumah ni, kita tak jumpa bersemuka dengan rakan-rakan. Okay, jadi gunakanlah kemudahan yang ada. Contohnya video call kan, ataupun phone, guna call biasa. Sentiasa keep in touch dengan rakan-rakan sekerja. Tanya khabar. Sebabnya bila kita tak ada komunikasi ataupun sosial ni menyebabkan kita rasa tertekan. Kita rasa pressure. Seolah-olah macam kita seorang je bekerja, padahal semua orang tengah kerja juga. Macam tu. Sebab tu kita kena sentiasa contact. Seterusnya ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, ini memang secara umumnya semua orang memang sepatutnya amalkanlah. Tak kisahlah bekerja kat rumah ke, bekerja kat pejabat ke, amalkan gaya hidup sihat. Contoh dari segi pemakanan, dari segi senaman, dari segi waktu kita rehat, waktu tidur kan. Cuba check balik, susun balik okay, macam mana gaya hidup kita ni, sihat ke tak sihat sebenarnya. Okay, yang terakhir ialah sayangi diri. Okay, kalau bukan kita yang sayang diri kita, siapa lagi nak sayang diri kita? Kalau kita tak sayang diri kita, macam mana kita nak sayang orang lain? Jadi cuba hargai diri sendiri sebelum kita mengharapkan penghargaan daripada orang lain. Tak kisahlah pencapaian sekecil-kecil pencapaian, contohnya dapat ikut top hari ni pun rasa macam bersyukur. Kalau nak lagi hebat, mungkin reward diri. Okay, lepas top ni nak minum air, nak pergi makan ke, tu pulang masing kan. Kemudian kurangkan ataupun jangan letakkan terlalu banyak tekanan kepada diri kita. Setiap manusia ataupun setiap individu ni dia ada limit dia. Okay, ikut kemampuan masing-masing. Jangan terlalu ikut orang lain sampai menyebabkan kita rasa tertekan. Itu yang menyebabkan kesihatan mental kita terjejas. Okay, kualiti kerja mengikut Yusuf Al-Qaradawi, ini adalah tokoh Islam yang popular. Dia menyatakan bahawa seseorang Muslim itu takut masanya akan berlalu dari tangannya, sedangkan dirinya dalam keadaan kekosongan tanpa sempat melakukan sebarang pekerjaan. Maksudnya dia fikir angan-angan je, sedangkan dia tak buat apa-apa. Sepatutnya dia kena bertindak. Okey, kemudian
Oleh sebab itu, dia tidak akan menunda pekerjaannya hingga keesokan hari sebab pekerjaan yang lain pula telah menunggu pada hari tersebut. Okey, jadi dia sedar yang setiap hari akan ada kerja baru yang dia kena buat. Jadi dia tidak akan menangguh pekerjaan dia. Dan orang Muslim juga sentiasa bercita-cita untuk menjadikan harinya lebih baik dari hari kemarin dan hari esoknya adalah lebih baik dari hari ini. Sebab hari semalam kita dah tak boleh nak ubah dah. Jadinya hari ini pastikan tanamkan cita-cita nak jadikan hari ini lebih baik. Kemudian hari esok lebih baik, hari lusa lebih baik, hari tulat lebih baik. Secara tidak langsung setiap hari akan menjadi lebih baik. Oleh sebab manusia tu adalah sebaik-baik kejadian, jadi kita perlu berusaha melakukan kerja dengan sebaik yang mungkin. Okey, akhir sekali daripada saya, kita kena ingat kerja itu ibadah. Ini adalah motivasi daripada segi spiritual. Sebabnya kita tak boleh nak asingkan antara dunia dan akhirat kan. Jadi tadi motivasi dunia dah ada dah. Motivasi dalaman, motivasi luaran. Jadi untuk motivasi akhirat ni kita letakkan dalam diri kita bahawa kerja itu sebagai satu ibadah. Allah telah menggabungkan mencari nafkah dengan ibadat yang paling utama iaitu sembahyang dan berzikir berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Maka apabila kamu telah selesai sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah kurniaan Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi ayat ini menyatakan Allah memerintahkan manusia untuk keluar bekerja mencari rezeki selepas menunaikan kewajipan iaitu solat. Kemudian kita kenalah sentiasa mengingat Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Akhir sekali lah kerja yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencari nafkah diri dan tanggungannya merupakan satu ibadat yang tinggi nilainya di sisi Islam. Malah dianggap sebagai salah satu bentuk jihad oleh Rasulullah SAW. Jadi jadikan ayat-ayat ini sebagai satu motivasi spiritual, motivasi dalaman dalam diri kita untuk kita bekerja dengan betul-betul bersungguh-sungguh supaya kita sentiasa berintegriti dalam melakukan pekerjaan dengan berkualiti. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, di sini ada QR code. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan luangkan masa sedikit untuk scan QR code yang ada dekat paparan tuan-tuan dan puan-puan di mana yang pertama ialah QR code YouTube channel Unit Kejayaan dan Kaunseling by Campus Pasir Gudang. Boleh subscribe. Kemudian yang kedua ialah Instagram Unit Kejayaan dan Kaunseling Campus Pasir Gudang. Boleh juga follow kat situ. Kita sampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan lah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah selesai sudah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa. Jadi kita lihat kepada soalan. Okey, untuk soalan-soalan ni andai katalah seandainya saya tak dapat jawab. Jadi saya minta rakan-rakan ataupun senior saya, Puan Suzaina, Cik Wan dan juga Puan Rajwani untuk sama-sama jawab. Sebabnya kalau soalan ni tak dapat jawab oleh saya, kesian pula kan dengan penonton-penonton semua. Okay, jadi Cik Wan ada tak soalan? Okay, Cik Aina, ada soalan ini kita tengok daripada yang atas dulu. Sebab tadi ada soalan berkaitan dengan burnout tadi Cik Aina. Okay, bagaimana untuk mengatasi job burnout? Okay, job burnout. Okay, job burnout ni bila mana kita terlalu pressure kan, bila kita terlalu pressure dengan pekerjaan kita. Kadang-kadang kita ni bila ada banyak sangat kerja, kita jadi serabut, kita jadi rasa macam rasa bingung, rasa keliru nak buat kan. Sebab itulah seelok-eloknya kita cuba senaraikan. Mungkin orang nampak benda ni macam remeh, macam biasa sangat orang buat ni kan. Tapi sebenarnya benda ni berkesan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan setiap hari bila nak kerja kan, kita senaraikan, okey, talk apa yang kita nak dengar, kerja apa yang kita nak buat. Bila kita senaraikan ni, kita nampak. Bila kita nampak ni, kita jadi tersusun, sistematik. Okey, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Jadinya burnout tu kita boleh kurangkan risiko tu sebab kita tahu limit kita kat mana. Bila kita tak uruskan waktu kita ataupun kita tak uruskan
pekerjaan kita dengan baik itu yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi burn out, kita rasa macam terlalu pressure. Tapi seandainya lah tuan-tuan dan puan-puan mengalami burn out ni, jumpalah dengan pegawai psikologi di kampus masing-masing. Mereka semua ni mereka terlatih kan, insyaAllah mereka akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengatasi masalah-masalah, terutama masalah-masalah mental lah. Okey, itu sahaja saya. Soalan lain? Cik Aina, soalan seterusnya adalah, okey tidak. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh bos dan rakan sekerja sekiranya seseorang itu mengalami depression, selain nasihatkan orang yang ada alami depression tu jumpa kaunselor, mungkin ada apa peranan bos dengan rakan sekerja lah mungkin yang Cik Aina boleh sharekan. Okey, jadi selain daripada jumpa kaunselor ataupun pembimbing akrab kan untuk kita kongsikan masalah yang kita hadapi, peranan lain yang boleh dilakukan oleh bos ataupun rakan sekerja yang pertama sekali ialah cuba untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab kadang-kadang orang yang bermasalah ni dia nak luahkan je, dia nak ada orang dengar dia je. Jadi cuba jadi pendengar yang baik. Kita kena letakkan diri kita dalam situasi orang tersebut. Ada beza antara simpati dengan empati kan. Kalau simpati kita kesian saja. Kita macam sekali lalu kesian orang ni macam tu. Tapi kalau empati ni kita letakkan diri kita terhadap orang tu. Contoh, pekerja ataupun orang bawahan tu dia ada masalah keluarga sehingga menyebabkan prestasi kerja dia down ke menurun ke kan. Jadi pihak atasan ataupun majikan ke bos ke ataupun rakan sekerja sekalipun cuba luangkan masa dengar. Jadi pendengar yang baik. Cuba dengar apa yang dia nak luahkan. Sebabnya bila kita meluah ni separuh daripada masalah kita dah selesai sebenarnya. Jadi yang separuh lagi tu ialah kita sama-sama cari solution. Sebab itulah kena ada komunikasi. Bila kita ada masalah, jangan pendam. Jangan rasa segan atau rasa takut untuk kita luahkan. Cuba bincang dengan pihak-pihak tertentu tentang masalah kita untuk cari penyelesaian. Bila tak ada penyelesaian, itu yang menyebabkan kita jadi stres. Itu yang menyebabkan kita ada masalah mental, contoh kemurungan ke, anxiety ke. Jadi cuba open. Jumpa dengan orang yang tuan-tuan puan percaya. Contoh majikan ataupun rakan sekerja, luahkan apa masalahnya, apa yang membelenggu dalam diri tuan-tuan dan puan. Jadi untuk orang atasan ataupun rakan sekerja ni, cuba jadi pendengar yang baik. Cuba faham situasi yang berlaku dalam seseorang punya situation lah. Jangan kita judge, jangan kita pandang remeh. Setiap orang ada masalah. Walaupun bagi kita masalah tu kecil, tapi bagi orang lain mungkin masalah tu besar. Jadi jadilah pendengar yang baik. Macam tu. Okey, boleh seterusnya? Cik Aina, Okey. saya nak tanya boleh? Ini saya. Okey. Saya Mawar. Ya Puan Mawar. Kadang-kadang kita tengok kan, kita ada banyak email yang masuk dalam kita punya inbox kan. Lepas tu dengan WhatsApp-nya pun banyak juga. So kebanyakan daripada staff kita ni sangat committed untuk buka email dan WhatsApp ni. Mungkin ada tip and tricks ke supaya kita tak rasa information overload? Okey. Saya boleh kongsikan satu lah sebabnya saya pun baru kan, tak adalah email banyak sangat macam orang lain kan. Jadi satu antara tips yang saya rasa benda tu berkesan ialah cuba untuk elakkan daripada membalas email ataupun balas WhatsApp ke call ke, melainkan kalau benda tu mustahak. Kalau betul-betul urgent baru kita jawab. Kalau tak urgent, cuba jangan terlalu rasa pressure lah untuk kita balas ataupun baca. Sebab ni kadang-kadang benda tu ada tempoh masa panjang lagi tapi kita rasa pressure sebab dah dapat email kan. Cuba bahagikan masa kita lah. Terutama sekali bila hujung minggu. Sepatutnya hujung minggu kita dengan ahli keluarga. Spend time dengan family. Tapi bila kita terlalu spend masa dengan baca email, balas WhatsApp, menyebabkan masa untuk keluarga tu kurang. Jadi mungkin Cik Wan ke Puan Razwani ke Puan Zainah ada cadangan lain? Okey, tak apa. Apa ni berkenaan dengan email kerja Cik Aina. Sorry, saya punya audio problem sikit. Okey, mungkin Cik
Cik Wan Syazwani ke Puan Suzaina nak jawab? Kita ada soalan seterusnya Cik Aina. Yang ni dimaklumkan Puan Su ada sekarang kat talian? Puan Puan Suzaina Su. ada? Ada. Okey, kita ada soalan. Okey, macam mana ketua jabatan fahamkan staf yang suka compare kerja dia dengan orang lain? Dekat cek Puan Su. Dan bila bagi kerja baru, mulalah orang ni cakap tak ada kerja. Ulang-ulang cakap. Maksudnya pembandingan kerjanya dengan kerja staf yang lain. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih akan soalan tu. Aina mute sekejap. Saya rasa Cik Aina kena mute lah sebab tu tak jadi macam berdengung. Okey, boleh. Okay, saya jawab soalan tu rangkum lah. Saya tengok ada 4-5 soalan juga. Okay, saya Suzaina. Okay, kaunselor kampus Pasir Gudang juga. Okay, soalan pertama tadi saya suka bila ada soalan tentang, bertanya tentang bos lah, bos bagi kerja kan. Biasanya memang staff memang pressure dengan bos bagi kerja. Tapi saya suka konsep bos ni sepatutnya kita sebagai bos, kita nak jadi bos ke kita nak jadi leader? Alright? Bos versus leader berbeza tau. Sebab bos, semua orang boleh jadi bos. Leader is a pemimpin. Tak semua orang boleh jadi pemimpin. Sebab tu kalau bos adalah dia bagi arahan dan dia nak benda tu siap dan dia claim kerja tu kerja dia. Tapi kalau leader, dia bagi arahan, dia buat bekerja bersama dengan staff dan dia claim bersama-sama bahawa hasil kerja tu adalah hasil department dia. Saya percaya kalau semua bos leader come to be a leader, staff bawahan dia takkan ada rasa pressure atau demotivate. Right? So soalan itulah yang berkenaan dengan bos bagi kerja tak faham. And then ada juga soalan yang merangkumi, okay, rasa tak bila bos to be a boss, not to be a leader, automatically staff sokongan akan jadi burn out. Burn out kenapa berlaku? Macam Aina cakap tadi, dia adalah terlalu distress, sangat tekanan yang dah terlalu tinggi yang berlaku. Okay, kenapa benda tu berlaku? Sebab dia tak akan ada dapat support system. Staf bawahan ni biasanya dia nak support sistem dari atasan. Kalau atasan tak support dia, macam ni dia nak berkembang. Dia macam kita nak besarkan anak kita. Kalau kita besarkan anak kita dengan keadaan yang kita withdraw, dera apa semua, emosi anak tu tak berkembang. Kan? So sama juga dengan staf sokongan. Staf contohnya bukan staf sokongan je, ataupun kita ada dekan, kita ada koordinator, kita ada ketua jabatan. Staf sokongan kita tu apa yang dia perlu? Maksudnya kita tak nak melatih staf sokongan kita menjadi pasif. Pasif bermaksud dia ikut je apa arahan kita, dia buat. Dia tak luah pun apa yang dia rasa. Kita nak staf sokongan kita bertindak secara asertif. Maksudnya dia luahkan pendapat dia, at the same time bos pun, yang leader ni pun luah juga dan mergekan together, bercapai sesuatu. Saya percaya bila berlaku begitu, dia tak akan jadi burn out. Alright? Burn out ni adalah keadaan yang dia dah terlalu distress. Yang macam Cik Aina terangkan tadi, kita bagi signal, mental you bereaksi positif, tapi physical you dah tak. Physical tu yang jadi simptom-simptom insomnia, hypertension, gatal-gatal tubuh badan, menggigil, benda-benda tu physical. Mental you positif, tapi badan you dah tunjukkan signal dan tak positif. Sebab biasanya burnout berlaku adalah keadaan pekerja yang terlalu penat bekerja, tak ada masa sosial, tak ada masa riadah, tak ada masa meluah, dia memendam perasaan yang terlalu lama, automatically memang dia akan burn out. Saya percaya orang yang burn out, kadang-kadang dia akan decide untuk berhenti kerja. Alright? Tapi sebenarnya before you retired, you ada solution yang lain. Alright? Jangan berhenti dulu. Zaman-zaman pandemik ni, jangan tiba-tiba burn out terus berhenti kerja. Okay, automatically yang tadi ada soalan juga, macam mana bila ketua jabatan bagi staf sokongan kerja dan staf sokongan tak nak buat kerja dan membagi alasan. Okey, dia ada satu perkara. Sebelum bagi kerja, okey, kalau kita tengok, kalau macam staff, kita ada job description, kita ada my portfolio. Saya percaya persyarat kita panggil apa my ATA. So maksudnya kena clear dulu perkara tu. Apa yang you perlu buat dalam kerja, job description you. Kadang-kadang pekerja ni, even contohnya Aina, dia pun masuk kerja. Kalau saya tak terangkan my portfolio dekat dia, dia tak tahu apa kerja dia. Nanti dia buat kerja cacah merbak. Dia akan ikut-ikut orang. Kita tak nak dia ikut-ikut orang, so kita ikut fakta. So fakta yang memang UiTM dah tentukan dan dia kena follow. So pertama, bos kena tahu, bagi dulu my portfolio apa yang dia perlu buat.
di dalam My Portfolio tu apa yang ada yang you perlu buat dan wajib buat. Okay, automatically selepas tu staff tu dia akan terimalah, okay, dan dia bereaksi untuk menerima kerja tu. Biasanya staff yang tak terima kerja tu sebab dia rasa dia berat sebelah. Ada rakan sekerja tak buat, dia tak buat. Okay. Yang tu yang kedua. Yang kedua, sebagai staff pula, you jangan pula terlalu terkongkong minda you di dalam pulau alasan. Okay. Saya percaya ramai orang suka bagi alasan. Kita hidup dalam pulau alasan ataupun kita hidup dalam keadaan membangau. Okey, macam membangau tu kenapa? Sebab you cuba nyanyi lagu tradisional kita zaman kanak-kanak, bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Automatically sentiasa salah menyalah. So kita berada dalam pulau alasan. Okey. So staff jangan berada dalam pulau alasan. Sebab sekiranya bos memberi kerja yang betul dan you kena follow. Okey. Saya harap dia menjawab dua-dualah, bos dan menjawab juga untuk pekerja bawahan. Okey, saya nak terangkan persekitaran tadi. Ada juga staf yang menyalahkan persekitaran. Kita sebagai individu, self-kan diri kita, self-esteem kita, kita yang kontrol persekitaran. Bukan persekitaran kontrol kita. Kena ingat tu, kita yang kontrol diri kita. Bukan orang lain kontrol kita. Kita bukan robot, kita human. Kita manusia, kita boleh kontrol, kita ada akal. Allah bagi kita hidayah, satu pertama akal. So guna akal dengan sebaik yang mungkin lah. And then bagi semua staf yang tengah mendengar Tok Aina ni, bila kita bekerja working from home, pertama vision board kena clear. Matlamat kerja tu apa? Saya percaya bila orang ada matlamat kerja yang betul, dia akan terarah kepada kerja-kerja yang betul. Okey, bagi individu yang email, memang kita ni di dalam situasi kerja yang memang banyak WhatsApp masuk, email masuk, tapi kita tengok yang priority. Sebab tu, even dalam minda kita pun, kita punya stres tu kita bagi kategori 3. Stres. Pertama, orang faham tentang stres. Stres adalah tekanan. Okey, macam mana kita bereaksi positif dengan tekanan? Dipanggil eustress. EUSTRESS. Okey, maksudnya kita bereaksi positif dengan tekanan. Kerja yang masuk adalah kerja hakiki kita untuk kita dapat gaji, untuk dapat rezeki yang halal. And then kita nak capai kita punya jabatan, KPI jabatan kita tertinggi. That's kita akan menjadi bereaksi positif dengan tekanan walaupun kita nampak mesej banyak masuk and so on. And then kita akan menjadi bereaksi negatif dengan tekanan bila kita jadi distress, DISTRESS. Maksudnya bila kerja masuk kita rasa benda tu negatif, tak payah buatlah apalah. Ini yang saya cakap tadi, pulau alasan. So automatically semakin banyak pulau-pulau dalam kepala you kumpul, dia akan jadi burn out lah, dia akan jadi baggage and so on. Dan you tak boleh nak lepaskan. Lepaskan dia terus meletup. And then you jadi distress. Okay. Kadang-kadang ada juga benda-benda yang kita rasa dia tak distress, dia tak eustress. Dia lebih kepada new stress. Maksudnya new stress tu maksudnya department lain yang akan mengalami KPI yang tak capai. Department you capai. You memahami benda tu sedikit tekanan tapi benda tu tak effect diri you. Tu kita panggil new stress. NEUSTRESS. So saya harap saya menjawablah semua soalan. Tapi saya harap semua ketua bahagian to be a leader. Leader ni penting sebab pengalaman saya ketika saya bekerja di Taylor University College dulu untuk menjadi HRZ, bos expatriate di sana, Mak Saleh ni, dia tak suka kalau saya panggil dia bos. Kalau kita panggil dia profesor, doktor, will be okay, ataupun dia lebih suka Suzy, call my name. Dia panggil saya Suzy lah, Mak Saleh suka panggil saya Suzy. And then dia Suzy, please call my name. Don't call me boss. Normally dia akan cakap itu sebab apa? Sebab cuba you Google, you versus kan, boss versus leader. Bos bagi arahan tapi tak bergerak together. Kadang-kadang bos pun tak clear dengan arahan dia. Dia nak capai KPI je. And then staff bawahan tak boleh sambut. Tapi jadilah ketua jabatan yang to be a leader. Memahami staff, turun padang together untuk sama-sama naikkan jabatan. Saya percaya kalau semua bos to be a leader, UiTM campus UiTM Cawangan Johor ni macam-macam KPI dan pencapaian kita boleh capai. So yang itulah saya jawab Puan Wani. Saya harap saya dah jawab semua soalan yang untuk yang Aina punya ruangan ceramah ni. Boleh? Terima kasih. Okey Puan Su, terima kasih. Rasa macam dah tertukar lah, macam Puan Su pula speaker hari ni. Okey, terima kasih Cik Aina. Cuma mungkin saya nak tambah sikit lah sebab tadi ada juga berkenaan dengan burnout tadi. Puan Rajawani pun ada bagi tahu buat aktiviti yang menggembirakan. Tapi macam Puan Su bagi tahu, perkara ini memerlukan pemahaman daripada kedua-dua belah pihak, majikan dan juga pekerja lah, okey, ketua bahagian dan juga staf masing-masing. Kadang-kadang kita susah nak penuhi expectation semua pihak lah.
Tapi dalam masa yang sama, kalau tuan-puan perasan dalam musim COVID-19 ni, kita lihat makin tambah kerja. Macam kalau sebelum ni tak perlu melalui WhatsApp, email semua tu, tapi norma tu dah berubah. Kadang-kadang di waktu pejabat tu kita masih dihujani dengan tugasan-tugasan hujung minggu. Kita masih still kena respon, betul tak? Okey. So perkara ini memerlukan pemahaman kedua-dua belah pihak. Okey, sebagai seorang ketua mungkin ada masa kita kena tahu bila masa kita boleh follow up ke tanya ke, bukan tak boleh, tapi perkara-perkara ini memberi kesan jangka masa panjang iaitu burn out kepada staff. Tapi kadang-kadang kita kena faham ada seluruh majikan ni sebab mereka menerima arahan daripada pihak yang lebih atasan. So perkara-perkara ini macam tak akan selesai. So kita perlu ada pemahaman daripada kita, sekiranya kita sebagai ketua jabatan, kita kena faham bagaimana untuk handle kita punya staff, dan bagi staff pun kita kena tahu bagaimana untuk react. Okay. Cuma dalam situasi sekarang macam bala WhatsApp semua tu kan, kita kena tengoklah prioriti kerja kita yang macam mana. Betul tak? Okey, cuma yang lain-lain tu untuk soalan depression, saya nak tambah sikit. Kalau boleh, mohon rakan sekerja dengan ketua jabatan bagi bantuan sokongan emosi sekiranya ada rakan sekerja kita yang mengalami masalah depression. Elakkan daripada judgement. Contoh, oh nak claim depression lah tu, tu tak nak buat kerja lah tu. So itu adalah judgement. Okay, so kita tak tahu keadaan dan masalah yang dihadapi. So elakkan judgement, beri ruang untuk kita dengar dan fahami apa masalah dia. Tapi sebagai seorang rakan sekerja, jangan ambil kesempatan. Skip, oh aku stres lah, aku tak boleh buat kerja. So aku stres lah buat kerja. So itu menyebabkan orang yang betul-betul ada stres dan lead to depression, kesianlah kat dia orang sebab macam orang akan cakap dia berlakon apa semua tu. Okey, cuma untuk yang lain-lain tu rasanya Puan Su pun dah jawab, dan Puan Rajwani pun dah jawab di ruangan chat. So kita ambil mana yang baik. Cik Aina pun dah share tadi apa tips yang bersesuaian untuk motivate diri, sebab motivasi kerja itu penting untuk kita rasa seronok. Sebab kita bukan nak kerja esok lusa je, tapi untuk long term. So kita pun tak nak jadi burn out. Sebab stres dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus, tapi kita perlukan stres untuk push diri kita untuk bekerja, betul tak? Okey, tapi stres kena pandai dikawal. Kalau tak pandai kawal, so dia akan lead to job burn out untuk tempoh yang lama. Okey, Cucu Ana ada apa-apa kata-kata terakhir apa? So kita pun dah menepati kepada 9.42 pagi. Jam latihan pun kita dah share dekat ruangan chat, so saya mohon tuan-puan untuk isi ya. Okey, Cucu Aina mungkin kata-kata terakhir ke? Okey, jadi terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang meluangkan masa kepada saya untuk dengar perkongsian yang saya sharekan hari ini. Okey, jadi kalau untuk bagi mereka yang nak test ujian, macam yang ada soalan ni, ujian yang boleh kita test tahap kesihatan mental, tuan-tuan dan puan-puan boleh type je ujian DAS. DAS sebabnya ujian DAS ni dia ada dekat internet dan dia free. Bila kita jawab, habis semua jawab tu nanti kita akan dapat keputusan. Bila kita dah dapat keputusan tu, kita dah boleh tahu dah tahap kita sama ada rendah, sederhana atau tinggi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah berada pada tahap yang tinggi iaitu teruk ataupun sangat teruk, cubalah untuk bersikap terbuka dan berlapang dada jumpa dengan kaunselor. Sebabnya kita akan sama-sama bantu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tak bantu diri sendiri, macam mana kami nak bantu kan? Jadi kita kena sama-sama lah bantu. Ya betul tu Puan Nur Intan, DAS test. Okey, saya tambah sikit Cik Aina. DAS. Okey. DAS tu dia sebagai saringan je. Dia tak dah menggambarkan kalau tuan-puan dapat level tinggi tu. Maksudnya tuan-puan confirm ada depression ke tidak. Dia ujian saringan. So dia ada banyak lagi ujian-ujian yang boleh mengesahkan kepada saringan tersebut. Jadi sekiranya betul-betul kita berada dalam keadaan itulah anxiety, depression, stress, so boleh bantu, boleh macam Cik Aina kata jumpa kaunselor ataupun boleh jumpa pihak yang boleh membantu anda selain daripada kaunselor, boleh doktor unit kesihatan boleh juga kan Cik Aina? Pun boleh, okey. So nanti kaunselor dia akan bagi ujian yang akan macam apa? Mengesahkan jugalah, betul lah tuan-puan ada depression. Macam itulah. Macam bad depression, inventory. So itu ada ujian-ujian yang memang khusus lah untuk depression dan depression. Macam tu. DAS untuk saringan. Yang ni boleh akses sendiri. Kalau macam Cik Aina share tadi yang Encik Ramli Musa kan, DAS Ramli Musa tu,
yang tu umum. So dia ada terus ada skor tuan-puan lah kat situ. Okey Cik Aina. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekhilafan itu datang dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Wan Nur Adila sebabnya menganjurkan program ni dan insya-Allah selamat bekerjasama untuk tempoh masa akan datang. Selamat perkenalan juga bagi mereka yang belum mengenali saya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Aina kerana sudi terima jemputan untuk ceramah kita pada pagi ini dan terima kasih juga tuan-puan yang berada di tempat masing-masing secara atas talian kerana sudi mendengar perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Cik Aina, daripada Puan Suzainah tadi, Puan Rajwani dan juga kami daripada Unit Kerjaya dan Kaunseling lah. Okey, untuk pendaftaran balas QR code telah dipaparkan di skrin tuan-puan, mohon isi dan boleh tengok di ruangan chat nantilah ada staff akan sharekan. So terima kasih sekali lagi kepada semua.